يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk pengetahuan para jemaah yang mungkin baru hari ini join kuliah ini, kitab Syurga yang Dirindui ini ditulis sendiri oleh Al-Fadil Ustaz Zulkhairi. Jadi jom sama-sama kita sambung bedah kitab ini. Saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. Okey, bagi masa sekejap je, saya nak cari hadisnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Puan Munirah, Ibu Ros, Bonda Ros, Bonda Nur dan bonda-bonda yang saya kasihi. Alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih atas jemputan buat kali yang keberapa dah, 4 ke 5 saya ingat, untuk bersama dengan bonda-bonda sekalian. Dan pada hari ini, bagi siapa yang ada buku, kita bincangkan bab yang ke-41 ya. Kita tak mengikut urutan, tapi dalam pengajian yang sudah, kita dah bincang bab yang ke-39 dan juga bab yang ke-40. Okey. Bab yang 40 kita dah bincangkan tentang kedudukan mujahid di syurga. Ada ke Puan Amira kita bincang bab yang ke-40? Ada siapa ingat tak? Macam belum lagi Saya pun rasa macam belum lagi. Saya ingat sebab saya dah tanda pula. Okey, tak apa. Saya rasa memang belum lagi. Kita masuk bab 41 dululah. Okey, bab 41 ni yang bertajuk penghuni syurga sentiasa bertasbih. Okey, minta maaf dengan tulisan yang agak kecil ni. Saya cuba besarkan sikit lagi. Oh, besar sangat pun payah. Okey, dah nampak dah. Okey, hadis ini disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bonda-bonda sekalian, saya nak kepastian, adakah bonda-bonda nampak anak panah saya yang bergerak ni? Boleh siapa respon? Tak nampak Ustaz. Tak nampak? Tak nampak panah yang bergerak? Ustaz. Tak nampak. Oh, tak nampak. Okey, kalau macam tu, macam ni lah. Tengok bahagian baris yang kedua Baris yang kedua, jumpa tak nama Jabir bin Abdullah? Jumpa Ustaz baris kedua. Jumpa. Okey. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kenapa kita baca radhiyallahu anhuma? Ada yang baca radhiyallahu anhu, ada yang baca radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhu, Allah redha kepada dia kerana dia sahabat Nabi. Contohnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kerana Anas sahabat Nabi, Malik bukan, ya. Tapi kalau macam Al-Bara bin Azib, Bara ayahnya Azib, kedua-duanya sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma. Dan begitu juga dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabuna wa la yataghawwatuna wa la yamtakhituna
penghuni syurga nanti dia akan makan-makan, akan minum-minum, mereka tidak ada rasa nak membuang air besar, dan mereka juga wala yabulun, tidak rasa untuk wala yantakhitun, tidak rasa nak berludah, wala yabulun, dan tidak rasa untuk membuang air kecil. Walakin tu'amuhum zaka jusha'un karashhil misk. Jadi makanan-makanan kalau kita di dunia ini, makanan tu jadi kita kena buang kan. Tapi mereka tidak buang, sebaliknya digantikan dengan peluh yang keluarnya bagaikan bau kasturi, sangat wangi. Kalau dunia ni najisnya jadi bau yang kita tak elok. Tapi kalau di syurga digantikan dengan peluh yang mewangi. Okey, yang poin yang kita nak bincangkan ialah yang hujung sekali, yulhamuna tasbih wal hamd kama tulhamuna nafas. Mereka penghuni syurga ini sentiasa diberikan ilham oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka diberikan ilham untuk bernafas. Okey. Mereka diberikan ilham untuk bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka diberikan ilham untuk bernafas. Baik, apa ceritanya ibu-ibu, bonda-bonda yang saya kasihi? Pertamanya ialah kita nak cerita tentang kedudukan penghuni syurga ni dalam keadaan kita tahu dah. Kita makan-makan, minum-minum, bergembira, pergi pasar, pergi melancong, pergi berjalan-jalan, jumpa dengan teman-teman kita, macam-macam benda yang menarik kita lakukan di syurga nanti. Tapi ada satu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan pada penghuni syurga ialah penghuni syurga sentiasa bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla tanpa mengalami kesulitan. Sebagaimana kita di dunia sekarang ni bernafas tanpa sedar. Jadi bonda-bonda perlu ke usahakan untuk bernafas tu? Tak kan? Dia duduk setiap masa ni kita bernafas tanpa kita perlu mengerahkan tenaga pun untuk bernafas tersebut. Okay. Jadi kalau kita nak bertasbih di dunia ni, contohnya kita nak baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim sebanyak 100 kali pada setiap hari. Kita kena guna tenaga. Kita kena gerakkan mulut, kena gunakan tenaga, dan ada masa kita akan rasa mengah kalau kita baca cepat sedikit. Jadi apapun, kita akan terasa kepenatan dia kerana penggunaan tenaga tersebut. Campur lagi dengan selawat lagi 100 kali, campur lagi dengan tahlil ke 100 kali dan sebagainya. Jadi tak nak kita kena menggunakan tenaga. Berbeza dengan nafas, kita langsung tidak menggunakan tenaga untuk bernafas. Mungkin ada penggunaan tenaga tapi dia dalam keadaan tidak disedari. Muka surat 200 ya. Okay. Jadi bonda-bonda sekalian, begitu juga keadaan penghuni syurga nanti, kita akan bertasbih, bertahmid, memuji-muji Allah Azza wa Jalla tanpa menggunakan sembarang tenaga sebagaimana di dunia ini kita bernafas. Artinya setiap masa je secara disedari ataupun tak disedari, kita sentiasa bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Okey, begitu. Jadi bukanlah sepanjang masa tu kita asyik bergembira sahaja tanpa melupakan Allah. Bahkan yang tepatnya ialah kita sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Dalam masa yang sama, kita ada kegembiraan-kegembiraan yang kita lunaskan di syurga nanti. Okey, baik. Itu keadaan di penghuni syurga ya. Kemudiannya ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat muka surat 202, poin nombor 4, penghuni syurga benar-benar mengenali Allah Azza wa Jalla. Bahkan bila di syurga nanti kita akan melalui satu momen yang tidak akan dilupakan buat selama-lamanya, iaitu kali pertama kita akan melihat zat Allah Azza wa Jalla. Jadi ini satu benda yang tak dapat bayangkan. Kalau kita dapat lihat fizikal moyang kita, apa cerita benda-benda. Contohnya masa kecil saya tengok nama tok saya Ibrahim bin Mat Ali. Saya pun terfikir juga siapalah Mat Ali ni. Kalau kau dapat jumpa Mat Ali ni kan best moyang saya sendiri. Okey. Macam tok saya ni umurnya panjang, dia sempat dengan generasi cicit. Okey, macam saya tak sempat dengan moyang saya.
Jadi kalau kita dapat tengok moyang kita di syurga nanti, dan kemudiannya Allah Ta'ala pamerkan pula di dunia macam ni lah muka moyang kita, di dunia macam ni lah muka nenek kita masih muda, kita dapat meneruti Allah rasa seronok yang dapat melihat benda-benda tersebut. Kemudiannya kita akan melalui momen yang lain pula, iaitu melihat sendiri ulama'-ulama' ataupun orang-orang yang berjasa terhadap agama kita ni, seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Salahuddin Al-Ayyubi, Iskandar Zulkarnain, Luqmanul Hakim, dan kemudian kita dapat tengok pula muka Luqmanul Hakim macam mana di dunia, muka Zulkarnain di dunia tu macam mana, kita rasa sangat-sangat seronok. Lebih seronok lagi kalau kita dapat melihat pula para Nabi di syurga nanti, dan bukan sahaja melihat muka para Nabi di syurga, dapat juga melihat macam mana bentuk rupa Nabi ketika berada di dunia para Nabi. Kemuncaknya ialah Nabi yang paling kita kasih dan sanjung, iaitu Nabi Muhammad SAW. Itu baru cerita manusia, ibu benda-benda sekalian. Dan satu masa Allah Ta'ala pun sebut, Allah Ta'ala pun tunjukkan zat dia pula kepada kita Azza wa Jal. Masa itulah seluruh manusia di syurga akan gegap gempita dalam keadaan yang paling suspend dalam sepanjang hidup kita. Tak dapat dibayangkan dia punya keterujaan kita tersebut, yang mana kita akan beramai-ramai melihat zat Tuhan yang paling kita nantikan selama ini. Masa itulah kita akan semua tercengang, terkesima, melampau indahnya zat Allah Azza wa Jal, sehingga mulut tidak mampu berbicara untuk menggambarkan keindahan Allah Ta'ala tersebut. Jadi bila kita melihat Allah Azza wa Jal itu berada di hadapan kita, melihat sendiri, Masya Allah, insya-Allah kita ada peluang tersebut. Masa itulah kita akan timbul perasaan cinta yang tidak bertepi, satu perasaan cinta yang membuak-buak bagaikan air yang dibubuh airnya melimpah-limpah kerana terlalu banyak. Cinta kita pun begitu. Hasil daripada itu, tanpa disedari kita sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala, hasil daripada cinta dan rindu kepada Allah tersebut. Jadi sebab itulah penghuni syurga tanpa henti akan mengucapkan lafaz-lafaz memuji Allah Azza wa Jal, umpamanya tasbih subhanallah, 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 tanpa disedari, ya, sentiasa bertasbih. Jadi ini merupakan satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita penghuni syurga. Dan apapun ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk mendapat nikmat yang begitu luar biasa ini, dan dalam keadaan kita memahami penghuni syurga sentiasa bertasbih, bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala, maka kita pun kena sentiasa melazimi tasbih ketika berada di dunia lagi. Budaya tasbih ni mesti kita didik kepada seluruh keluarga kita. Contohnya, pada setiap hari kita kempen kepada anak-anak kita, jangan lupa baca selawat kepada Nabi SAW paling kurang 10 kali setiap hari. Itu paling kurang dia tu. Mertua saya dulu pesan kena selawat kepada Nabi ni 200 kali setiap hari. Tapi saya amalkan 100 kali je, tak mampu untuk sampai 200 secara istiqamah. Kadang-kadang tu adalah. Tapi kita cuba, kalau hari Jumaat sebagai contoh, kita memperbanyakkan lagi. Kalau boleh sampai 200-300, kalau mampu sampai 1000, Masya Allah itu lagi baik, ya. Dan siapa yang mampu baca selawat Ibrahimiyah beberapa kali, saya rasa sepanjang hidup saya sekali baru saya baca selawat Ibrahimiyah sebanyak 100 kali dalam sehari. Dia memang amat mencabar, tapi saya yakin dengan semangat yang luar biasa kita mampu melaksanakannya. Jadi kalau budaya penghuni syurga tu budaya bertasbih, berzikir kepada Allah, budaya itu yang kita nak terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini, benda-benda sekalian, ya. Selain daripada itu, kita juga mesti membiasakan ucapan-ucapan yang baik apabila berlakunya peristiwa-peristiwa ataupun keadaan-keadaan tertentu. Contohnya kita mendengar khabar berita yang tak elok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita melihat satu kejadian yang menakutkan, selain daripada inna lillah, kita sebut na'udzubillahi min zalik. Ataupun ya Allah, lindungilah aku daripada musibah tersebut. Kalau kita melihat sesuatu yang memukaukan kita, kita sebut Masya Allah, ya. Kalau kita melihat sesuatu yang kita tidak ingini, kita sebut Subhanallah. Contohnya ada orang buat benda tak elok, kita pun Subhanallah, tak elok buat macam ni, ya. Ada orang mengumpat, Subhanallah, tak elok mengumpat, letih kita nak jawab di hadapan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Okay. Kalau kita mendapat nikmat, Alhamdulillah. Kalau kita pakai baju, apa doanya?
Apakah kita makan, apa doanya. Jadi itu pun artinya sentiasa melazimi dengan tasbih. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, maafkan saya tak larat lah nak cari hadis-hadis tu. Saya terus bacalah benda-benda ya. Yang tiada buku, tak apa, saya bacakan hadis tu. Nanti kalau siapa yang nak buku boleh saya berikan pembelian buku tu macam mana. Baik, saya nak baca pula bab yang ke-40, kedudukan para mujahidin. Hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW, Man amana billahi ta'ala wa bi rasulihi SAW wa aqama as-salah wa shama Ramadan kana haqqan 'ala Allah Ta'ala an yudkhilahul jannah. Okey, ini bab yang ke-40 muka surat 195 ya. Sesiapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW, dia mengerjakan salah, dia berpuasa dalam Ramadan, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Okey. Jahada fi sabilillahi ta'ala aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Sama ada dia berjihad di jalan Allah ke ataupun dia duduk kat rumah dia tak keluar berjihad pada jalan Allah, tetap dia layak masuk ke dalam syurga. Yang penting dia beriman, dia pelihara salah, dia jaga puasa Ramadan, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga macam mana pun. Tak kiralah dia berjihad ataupun tidak berjihad. Baik. Faqalu ya Rasulullah afala nubashirun nas? Wahai Rasulullah, bolehkah kami sebarkan berita gembira ini kepada orang lain? Jadi di situ timbul satu kekhawatiran. Kalau berita ini tersebar, nanti orang malas pergi berjihad. Tak apalah kalau tak berjihad macam tu kan. Duduk kat rumah pun yang penting salat, yang penting puasa Ramadan, kita masuk syurga. Tak berjihad pun tak apa. Jadi Rasulullah khawatir orang akan enggan pergi berjihad, rasa berada dalam zon yang selesa. Maka kata Nabi SAW sebagai tambahan, Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allah Ta'ala al-mujahidina fi sabilillahi ta'ala. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Sesungguhnya bagi para mujahidin, Allah Ta'ala di syurga, bagi para mujahidin ni, mereka mendapat 100 darjat di syurga nanti. 100 darjah. Yang mana antara dua darjah itu ibarat antara langit ke bumi. Allahu Akbar, besarnya ibu-ibu sekalian, macam mana tu? Satu darjah ibarat langit ke bumi. Tapi mujahidin ni bukan satu darjah, 100 darjah. Jauh sangat, maknanya terlalu tinggi kedudukan mujahidin pada jalan Allah Azza wa Jalla. Faiza sa'atumullaha ta'ala fas'aluhu al-firdaus. Sesiapa yang nak memohon syurga daripada Allah Azza wa Jalla, mohonlah syurga Firdaus. Fa'innahu awsatul jannati aw a'lal jannah. Syurga Firdaus ini merupakan syurga yang berada di tengah-tengah dan paling tinggi dalam syurga, dalam kedudukan syurga. Urahu fawqahu asyur rahmani Azza wa Jalla. Atas syurga Firdaus tu ada arasy Allah Azza wa Jalla. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan daripada sungai yang ada di Firdaus itulah terbitnya sungai-sungai lain. Mana sungai-sungai syurga yang lain itu berpunca daripada sungai syurga Firdaus Al-A'la. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini membicarakan tentang kelebihan orang berjihad pada jalan Allah Azza wa Jalla. Dan jihad pada jalan Allah Azza wa Jalla ni kita perlu faham apa maksud dia. Faham dulu. Jihad tu apa dia? Jihad ini dia berasal dari perkataan jahada. Jahada ni artinya mengerahkan segenap upaya. Jihad ini artinya mengerahkan segenap upaya untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Itulah jihad. Boleh jadi ada jihad namanya jihad ilmu. Kita belajar ilmu sungguh-sungguh untuk membetulkan masyarakat dengan tujuan menegakkan agama Allah. Bukan kalau kita sekadar belajar ilmu, nak berjaya dalam peperiksaan, tak ada langsung niat untuk reformasi, ataupun minta maaf saya terguna bahasa yang orang guna sekarang, untuk mengubah kedudukan masyarakat, mengubah keadaan negara, maka ia tidak akan dinamakan sebagai jihad. Dia belajar rajin tapi semata-mata untuk pekerjaan dia, semata-mata untuk dapat gaji yang lumayan, kedudukan yang teristimewa, itu bukan jihad.
Jihad ni mesti dia belajar, dia nak ubah masyarakat dia. Jihad ekonomi berarti dia bekerja sungguh-sungguh menjana ekonomi dengan tujuan dia nak ubah nasib masyarakat dia, di samping dia nak buka ruang pekerjaan kepada orang lain. Itulah jihad ekonomi. Kalau sekadar nak kaya duit dia pun kempen. Tolong beli barangan umat Islam, tolong beli barangan umat Islam. Sekadar itu sahaja, BMF, Buy Muslim First. Tapi duit tu dia tak ada pun niat nak sedekah ke, nak zakat ke, semata-mata untuk dia. Orang tolong beli barang dia bukan main lagi. Tapi rupa-rupanya dia untuk kekayaan dia semata-mata, dia tak pulangkan kepada masyarakat dalam bentuk yang betul, itu pun tidak dinamakan sebagai jihad. Okey. Kalau kita kecilkan lagi, bagaimana jihad seorang suami pula? Jihad seorang suami ialah memastikan isterinya menjadi isteri yang soleh, ada ilmunya, berjuang memastikan isterinya sekian-sekian. Asalkan itu pun dianggap sebagai menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Contohnya seorang suami yang mana dia didik isterinya agar menutup aurat, agar isterinya menjaga salah, memastikan bacaan isterinya, Al-Quran isterinya betul, ya, menyokong isterinya untuk melakukan amal-amal sosial ataupun belajar di mana-mana tempat, itu jihad. Jihad isteri pun begitu. Jihad isteri ialah isteri merupakan pengurus rumah tangga. Mereka yang bertanggungjawab memastikan pendidikan anak-anak ini berjalan dengan baik. Suami isteri, tapi isteri ini biasanya mempunyai pandangan yang lebih luas tentang pendidikan anak-anak. Kerana dia yang mengurus rumah tangga sebenarnya. Jadi isteri bertanggungjawab untuk memastikan keadaan rumah tangga suaminya dalam keadaan yang terbaik. Itulah jihad isteri. Memastikan lahirnya generasi yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, itulah jihad seorang isteri. Di samping dia ada pekerjaan dia tu cerita lain lah. Baik. Jadi setiap orang ni dia ada nilai jihad dia sendiri, tapi pastilah orang yang berjihad betul-betul di lapangan, yang berdakwah tanpa mengenal masa, yang berjihad cuba membetulkan keadaan negara, termasuk pemimpin-pemimpin negara kita tanpa mengira mana-mana parti, ataupun pemimpin-pemimpin negeri tanpa mengira mana-mana parti, dia memang berjuang tu ikhlas untuk membantu rakyat miskin dan sebagainya. Itulah namanya jihad pada jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi antaranya juga ialah jihad dalam medan perang. Cuma dalam sekian banyak jihad itu, hanya orang yang mati syahid pada jalan perang sahaja yang tidak dimandikan jenazahnya, supaya mereka bangkit nanti dengan darah yang ada dan darah itu menjadi saksi keimanan mereka. Manakala orang yang sibuk berdakwah dan dia meninggal dunia dalam keadaan hidupnya diabadikan untuk dakwah, ia pun dipanggil sebagai mati syahid dunia dan akhirat. Cumanya jenazahnya terpaksa dimandikan kerana apa? Kerana tak ada isu darah. Macam jenazah Nabi SAW pun dimandikan kerana baginda bukan meninggal dunia dalam perang. Tapi adakah baginda ni bukan mati syahid? Tak. Nabi SAW pun mati syahid. Abu Bakar pun mati syahid. Umar pun mati syahid. Tapi oleh kerana mereka bukan meninggal dalam medan perang, maka jenazah mereka dimandikan. Baik. Ibu-ibu, benda-benda yang saya kasihi, itu merupakan satu perkara, ya. Perkara yang kedua, jihad ini daripada perkataan jahadah lahirlah perkataan yang lain. Yang lahir itu ialah mujahadah. Mujahadah ini ialah melawan hawa nafsu untuk kita mencapai kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Okey, contohnya ada kalangan bonda-bonda yang berpuasa. Ada orang yang jenis puasa Isnin Khamis puasa. Ada jenis orang yang mana dia puasa 3 kali dalam sebulan. Seperti 13, 14, 15 hari bulan, ataupun 1, 2, 3 hari bulan, ataupun 28, 29, 30 hari bulan. Ada yang puasa 1 hari bulan, 11 hari bulan, 21 hari bulan. Ada yang puasa Isnin Khamis, campur lagi hari putih 13, 14, 15. Bahkan saya ada mendapat maklumat, ada orang puasa setiap puasa Nabi Daud selang 1 hari. Masya Allah. Masya Allah. Macam-macam cerita orang puasa ni. Okay. Jadi perpuasa ini pun boleh termasuk dalam kategori mujahadah. Melawan hawa nafsu untuk kita menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla, dan kita tak boleh nafikan. Dalam rukun Islam, dalam ibadah yang standard ni, yang namanya salat sunat, yang namanya puasa sunat, yang namanya sedekah sunat,
Amalan yang paling sukar untuk dilakukan ialah amalan puasa sunat. Dia adalah amalan yang paling berat dilakukan, terutamanya oleh orang-orang muda seperti saya, ibu dan bunda sekalian. Memang malas sangat puasa sunat ni. Solat sunat boleh lagi. Kerana solat sunat ia tidak melibatkan soal kelaparan. Dia penat saja, kalau lama-lama dia penat aja. Tapi puasa ni dia melibatkan soal lapar. Dalam keadaan lapar tu kita kena bangun untuk solat jemaah pula bagi orang lelaki terutamanya. Dalam keadaan kita lapar ni kita mengantuk, kita macam-macam benda malas buat, baca Quran pun malas, berzikir pun malas. Tapi kalau kita tempuh juga benda tu, berzikir juga, maka pahalanya memang amat-amat banyak. Itu mujahadah. Dan daripada perkataan jahadah timbul juga satu perkataan lain, namanya ijtihad. Ijtihad artinya kesungguhan seseorang untuk belajar tentang ilmu agama. Kemudiannya dengan kemampuan ilmu agama dia itulah, dia pun berijtihad mengeluarkan fatwa-fatwa ataupun pandangan-pandangan untuk membantu masyarakat dia. Ini yang berlaku sebagaimana ulama-ulama yang besar, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai contoh dan lain-lain, yang mana sampai satu tahap mereka boleh berijtihad dengan ilmu yang mereka ada, dan dengan ijtihad itulah mereka menyelesaikan masalah-masalah masyarakat dan ummah, membantu masyarakat dan ummah. Itu pun mendapat pahala yang terlampau-lampau banyak daripada Allah. Dan kalau mereka meninggal dalam keadaan masa mereka penuh dengan ilmu, mereka juga dianggap sebagai mati syahid. Okey. Jadi orang-orang yang mati syahid sebegini rupa, yang menghabiskan masa untuk masyarakat ini, mereka layak mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka layak mendapat kedudukan tinggi sampai ke puncaknya 100 darjah. Antara dua darjah itu seluas langit dan juga bumi. Masya Allah ya. Baik. Kemudiannya benda-benda yang saya kasihi, Nabi SAW mengajar kita kaedah berdoa. Satu, berdoa ni jangan berdoa kalau syurga ni, doalah supaya dapat syurga Firdaus. Itu sarana daripada Nabi SAW. Namun dalam masa yang sama perlu kita fahami, jangan berdoa benda yang berlebih-lebihan. Sama ada kehendak dunia ataupun kehendak akhirat, jangan berdoa berlebih-lebihan. Kena jaga adab dia, kena ada batas dia. Contohnya apa dia? Boleh tak kalau kita ni yang tak berapa nak pandai, bahasa Arab pun tak pandai-pandai lagi, baca kitab pun tak boleh, bahkan kita bukan orang rajin, tapi kita doa pada Allah, ya Allah, berikanlah aku ilmu setinggi Imam Syafi'i, kefahaman agama sebagaimana Imam Bukhari, ketinggian ilmu seperti Imam Ghazali. Bolehkah kita doa demikian, ibu-ibu sekalian? Saya pernah dengar satu doa yang dibacakan di sebuah radio. Dia sebut macam itulah. Dia beri kekuatan ilmu seperti Imam Syafi'i lah, dia beri kekuatan seperti Salahuddin Al-Ayyubi, dia beri kasihan seperti Imam Ghazali dan sebagainya. Dia berlebih-lebihan. Betul Pak Amir? Dia berlebih. Bila berlebih, ia bukan satu benda yang betul dan tidak beradab dalam berdoa. Jadi kita kena doa dalam bentuk yang kita sesuai dengan kita. Contohnya, kita doa sajalah dalam bab ilmu, Rabbi zidni ilma. Tuhan tambahkan bagi saya ilmu. Itu yang diajarkan dalam surah Toha pun. Okey, kalau kita nak jadi orang yang kuat berpegang dengan agama, maka kita doa dengan doa Nabi, doa tentera Talut, doa Nabi Daud alaihi salam. Rabbana afrigh alaina sabra. Tuhan limpahkan kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana, teguhkan pendirian-pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami dalam berhadapan dengan orang kafir. Kita doa yang macam tu. Tapi jangan doa berlebih-lebihan supaya sepandai Imam Ghazali, supaya sehebat Salahuddin Al-Ayyubi, supaya kita dapat menjadi Perdana Menteri satu masa nanti. Tak boleh lah. Itu berlebih-lebihan. Tapi dalam kes mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla, yang kedua, contoh akhirat. Ya Allah, jadikan aku ni betul-betul berjiran sebelah rumah Nabi SAW. Tak bolehlah begitu. Siapa kita nak duduk berjiran dengan sebelah rumah Nabi, dan confirm tak boleh. Nabi ni ada kedudukan syurga tersendiri yang amat tinggi, dan tak ada orang boleh berdamping dengan Nabi melainkan isteri-isteri baginda sahaja yang akan duduk bersama dengan Nabi SAW di syurga nanti.
Jadi orang lain tiba-tiba nak ada rumah sebelah rumah Nabi. Tak boleh lah begitu. Dia berlebih-lebihan. Jadi dia ada adab dalam kita berdoa. Baik. Yang seterusnya, kalau doa itu melibatkan rahmat daripada Allah seperti meminta syurga, yang itu memang Nabi ajar kita. Doalah supaya mendapat syurga Al-Firdaus. Itu merupakan syurga yang tinggi kedudukannya. Ya, tinggi kedudukannya. Baik, itu saya sebutkan dalam muka surat 197 poin yang kedua. Ibu benda-benda sekalian ya. Kita tak boleh ada minda dalam isteri kita, dalam kepala kita. Tak apalah saya ni buat syurga ni. Saya dapat masuk syurga pun kan syukur sangat dah. Dapat syurga gendah-gendah sikit pun okey dah. Yang penting masuk syurga tak masuk neraka. Ada orang sebut begitu. Saya ada dengar. Tapi tak boleh sebut begitu ya. Tak boleh kita doa atau tak boleh kita sekadar kata saya ni dapat masuk syurga pun jadilah. Dapat syurga bawah-bawah pun okey lah. Janji tak masuk neraka. Itu bukan satu akhlak yang baik yang patut kita miliki. Yang kita miliki ialah doa pada Allah Azza wa Jalla berikan kita syurga Firdaus dan semoga Allah Azza wa Jalla ampunkan dosa-dosa kita, memberikan kita kekuatan untuk beramal. Dan kita tak nak masuk syurga bawah-bawah ni ibu-ibu sekalian. Kita nak syurga peringkat yang paling tinggi ya. Baik. Ibu-ibu dirahmati Allah, sekejap saya tengok ada sedikit soalan tu. Doa isteri Fir'aun yang ada dalam surah At-Tahrim, Rabbi binili indaka baitan fil jannah, Tuhan binalah sebuah rumah untukku di syurga nanti, wanajini min Fir'aun wa amalihi, dan selamatkan aku daripada Fir'aun serta amalan-amalannya, wanajini minal qaumil zalimin, dan selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Boleh, cuma kita macam mana yang boleh tu kalau kita sebut wanajini Rabbi binili indaka baitan fil jannah, confirm boleh. Ya Allah, binalah rumah untukku di syurga nanti. Okey, macam Asiyah tu dia nak rumah yang special untuk dia kerana perjuangan dia untuk menentang Fir'aun. Rumah di sisimu. Ya? Rumah di sisimu. Rumah di sisimu. Di sisimu tu artinya rumah pemberian Allah lah. Bukan di sisi Allah tu. Oh. Sebab mana boleh kita berumah di tepi di sisi Allah, itu tak boleh. Di sisimu tu maknanya rumah pemberian Allah Azza wa Jalla. Cuma isunya bonda pada ayat wanajini min fir'aun wa amalihi, selamatkan aku daripada Fir'aun dan perbuatan-perbuatannya. Yang tu kita boleh potonglah kerana kita tak ada kaitan dengan orang-orang yang kejam saja. Wanajini minal qaumil zalimin sahaja. Terima kasih. Artinya baca doa tu Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najini minal qaumil zalimin. Terus kita buang perkataan doa wa najini min fir'aun wa amalihi, itu kita buang. Kita terus ambil wa najini minal qaumil zalimin. Kalau ada Quran, ibu-ibu boleh buka muka surat 561 pada ayat yang kedua terakhir tu ada doa tu. Okey. Jadi di sisimu tu artinya pemberian Allah Azza wa Jalla, bukannya di sisi Allah betul-betul ya. Okey, itu hadis yang kedua kita bincangkan pada hari ini. Ada soalan dulu sebelum masuk hadis yang ketiga? Okey, kalau tak ada kita masuk hadis yang ketiga pula. Ruh syuhada berada di tepi pintu syurga. Masya-Allah, masya-Allah. Hadis ini disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 562. Oh, Quran tadi. 561 saya rasa. Sebelum surah Al-Mulk tu. Sebelum surah Al-Mulk 561 lah. Al-Mulk 562, At-Tahrim 561. Ayat 11 tu kan Ustaz? Ayat 11 tu. Ayat 11. Ayat 11 kan? Betul. 561. Nanti wanajini min Fir'aun tu ayat 11. 561. Kasih Bonda.
Okey, ruh syuhada berada di pintu syurga. Kata Nabi SAW, muka surat 204, Asy-syuhada'u ala barikin, yakni nahrin bibabil jannah. Syuhada akan berada di tepi pintu, di tepi sungai. Ala barikin ni, syuhada akan berada di tepi sungai, berdekatan dengan pintu syurga. Barikin ni, sungai berdekatan pintu syurga. Fi qubbatin khadra, mereka berada dalam sebuah kubah yang berwarna hijau. Yakhruju alaihim rizqum minal jannati bukratan wa ashiya. Hidangan mereka dikeluarkan daripada syurga itu setiap pagi dan juga petang. Okey. Dia syuhadat ni dia ada level-level dia. Nanti kita jumpa level syuhadat yang lain. Begitulah dengan orang beriman ni, dia ada level-level dia. Nanti dia ada hadis menceritakan ruh orang beriman ni dia berada di tempat-tempat yang berbeza. Ada yang duduk tempat ini, ada tempat ini, ada yang berada di syurga dan lain-lain, ya. Okey, baik. Jadi antaranya ruh syuhada ini mereka berada di tepi sungai berdekatan dengan pintu syurga, berada dalam kubah yang berwarna hijau. Baik. Dan mereka mendapat rezeki pagi dan petang. Itu satu. Kalau ibu-ibu lihat pula muka surat 209, kita gabungkan terus dengan hadis ini supaya kita boleh faham. Ataupun biar dululah, kita habis satu lah. Okey. Terlalu banyak hadis yang menceritakan kelebihan orang yang berjuang pada jalan Allah dan mati syahid, dan kadang-kadang kita pun rasa pelik kenapa ada orang mati syahid tersenyum. Senyum je. Padahal kena bom tu, atau kena tembak, ataupun macam-macam lah cara pembunuhan yang amat sadis tu. Tapi boleh mereka senyum je. Kenapa? Kerana sebenarnya insya-Allah orang-orang beriman ini di saat kematian mereka Allah Ta'ala akan tunjukkan syurga kepada mereka. Tambah-tambah orang yang mati syahid, Allah Ta'ala tunjukkan syurga pada mereka, menyebabkan mereka tak heran pun dengan kematian tersebut. Ya, mereka rasa benda tu benda yang lazat pula. Satu nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Okey. Dan sebenarnya berita gembira tentang syurga ni ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum meninggal dunia satu hal, mungkin beberapa hari sebelum meninggal, ataupun mungkin beberapa minggu sebelum meninggal. Bayangan-bayangan tu dia dah ada dah kalau orang yang soleh. Sebab malaikat akan selalu datang pada dia bagi semangat, dan malaikat akan menggembirakan dia dengan syurga yang bakal diperolehi dia nanti. Dan bila dia masuk dalam kubur nanti, pun setiap pagi dan petang Allah tunjukkan pada dia, inilah tempat duduk kamu di syurga nanti, inilah tempat duduk kamu dalam syurga nanti, inilah tempat duduk kamu di syurga nanti. Tapi bila kiamat datang, kerana kiamat itu satu benda yang menakutkan, berada di padang mahsyar dalam suasana yang begitu ribut kata orang Indonesia, maka kita dah lupa dah janji-janji Allah bahawa kita akan masuk ke dalam syurga kerana kedahsyatan hari kiamat itu sendiri. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, antaranya syuhada ini mereka akan berada dalam satu kawasan dalam kubah berwarna hijau berdekatan dengan sungai di tepi pintu syurga. Ya, okey. Sekarang kita nak tengok apa lagi kelebihan lain yang Allah Ta'ala berikan kepada syuhada. Muka surat 205, 206 ada situ khisal, ada 6 keutamaan, 6 pemberian Allah Azza wa Jalla kepada mereka. 1. Yughfaru lahu fi awwali daf'atin. Mereka diberikan keampunan dosa buat bila kali pertama darah mereka tumpah dalam perang, mereka diberikan keampunan dosa. Maknanya hebatlah, sampai cedera tu Allah ampunkan terus dosa mereka. Duka lagi, Allah ampun lagi dosa mereka. Duka lagi, Allah ampunkan lagi dosa mereka. Okey, baik. Yang kedua, wa yara maq'adahum minal jannah. Mereka akan ditunjukkan tempat duduk dalam syurga nanti. Itu yang mereka jadi tak heran tu dengan kematian. Tapi benda tu payah nak diceritakan. Benda tu sukar nak diceritakan, di samping kita pun tak ada pengalaman benda-benda demikian ibu-ibu sekalian. Wa yujazu min azabil qabri
kita akan selamat mereka akan selamat daripada azab kubur. Wa ya'manu minal faza'il akbar, mereka akan aman daripada kejutan besar, yakni merujuk kepada tiupan sangkakala yang menakutkan itu nanti. Tiupan sangkakala yang pertama hancur bumi, tiupan sangkakala yang kedua menghidupkan semula orang mati. Para syuhada dia terkawal, dia dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Nak kata tak terkejut langsung tu tidak juga, tapi dia aman, dia sejahtera daripada tiupan sangkakala yang menakutkan itu. Baik. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqaril yaqutah minha khairun minad dunya wa ma fiha. Yang kelima, yang kelima ke yang ke berapa dah? Ampun dosa, lihat tempat duduk dalam syurga, terhindar daripada azab kubur, aman. Yang kelima, dia beri satu mahkota kemuliaan yang satu permatanya lebih baik daripada dunia dan seluruhnya. Okey, mahkota ni dia ada yakut, permata yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Okey. Ni ada 6, ada 7 sebenarnya, bukan ada 6 kan? Ada 7. Yang keenam, wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain. Mereka akan dikahwinkan dengan 72 orang bidadari. Dan yang ketujuh sebenarnya, wa yushaffa' fi sab'ina min aqaribihi, dia boleh memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Okey, baik. Ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, dengan sedikit penjelasan, hadis ini bermaksud, okey, kalau diampunkan dosa apabila darah tumpah, itu betul, tak ada isu. Diperlihat tempat duduknya di syurga nanti, itu pun tak ada isu. Terhindar daripada azab kubur, tak ada isu. Diberi keamanan apabila ketakutan besar di saat kebangkitan kelak, benda ni perlu dinilai semula sejauh mana kebenarannya. Kalau benar pun, macam saya sebut tadi, bukanlah mereka tak terkejut, tapi mereka terkawal perasaan mereka. Kerana bila berlakunya kiamat ni, sama ada kehancuran bumi ataupun bumi dibangkitkan semula, manusia dibangkitkan semula, seluruh orang hidup dan orang mati akan sangat-sangat terkejut. Orang mati pun terkejut sekali lagi bila bumi ni hancur. Jadi boleh dinilai semula apa maksud para syuhada diberikan keamanan. Yang tu Allah Alam, ya. Kemudiannya yang kelima, mereka diberikan mahkota kemuliaan yang mana satu permata lebih baik daripada dunia dan seluruhnya, tak isu. Yang keenam, mereka dikahwinkan dengan 72 orang bidadari pun tak isu. Satu lagi isu ialah yang perlu dinilai ialah memberi syafaat kepada 70 orang ahli keluarganya. Jadi betulkah kita boleh memberikan syafaat kepada 70 orang keluarga kita? Okey, itu yang perlu saya jelaskan. Satunya, kalau ada hadis yang menyatakan penghafal Al-Quran 30 juzuk boleh menyelamatkan ahli keluarganya selama 70 orang yang memang masuk ke dalam neraka, itu maklumat yang mengarut ibu-ibu sekalian. Kerana penghuni penghafal Al-Quran sendiri pun belum tentu selamat daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba dia nak selamatkan orang lain daripada neraka Allah, perkara itu perlu dinilai semula. Dan memang hadis yang menyebutkan perkara demikian ialah hadis yang palsu. Okay. Tapi kalau ditanyakan, tak bolehkah penghafal Al-Quran, tak bolehkah orang-orang mukmin walaupun tak hafal Quran, tak bolehkah mukmin yang mati syahid pada jalan Allah Azza wa Jalla memberikan syafaat kepada keluarganya? Jawabnya ialah seluruh orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla saling memberikan syafaat antara satu sama lain. Seluruhnya. Seluruh orang beriman boleh memberikan syafaat antara satu sama lain. Cuma syafaat kita tidak sekuat syafaat Nabi SAW. Yang mana syafaat Nabi ni, Nabi boleh sampai mengeluarkan orang daripada neraka. Baru masuk beberapa hari, Nabi boleh keluarkan dia. Sekiranya ada sebab. Bukan ikut dan je. Ada sebab. Ataupun Nabi boleh kurangkan tempohnya yang berada dalam neraka. Ataupun Nabi boleh selamatkan terus. Sepatutnya dia masuk neraka, tapi Nabi datang jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi sebut apa faktor kawan ni tak boleh masuk ke dalam neraka. Allah boleh terima syafaat Nabi SAW dalam keadaan Allah dah tahu semua benda tu. Allah dah tahu semua benda tu. Cuma Allah Ta'ala bagi ruang untuk Nabi berfikir,
Nabi membantu sesiapa yang perlu diberikan bantuan. Baik. Benda-benda yang dirahmati Allah sekalian, manakala orang beriman pula boleh memberi syafaat dalam bentuk kita berusaha memberikan sedikit kredit kepada orang itu. Kita jumpa dengan Allah, ya Allah, memanglah betul lah orang ni memang banyak dosa dia sekian-sekian, tapi saya masih ingat masa PKP dulu, di saat saya berhenti kerja, kena buang kerja, isteri saya terpaksa berniaga online, itu pun tak berapa nak laku. Kawan saya inilah datang. Kawan saya inilah yang bagi duit sebanyak 1,000 kepada saya untuk saya mulakan perniagaan. Kawan saya inilah tak pernah berkira dengan hutang, tak pernah minta pun. Jadi apa kata Allah, sudiah kiranya engkau memberikan sedikit kelonggaran kepada kawan saya ini, maka Allah Ta'ala boleh sama ada menghapuskan dosa dia ataupun menaikkan martabat dia di syurga nanti dengan berkat bantuan daripada orang ramai. Itu ibu-ibu sekalian ya, benda-benda. Dan antara penting juga macam kita nak mendoakan orang-orang yang soleh. Sebab itu bila kita sebut nama Nabi, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Nabi-Nabi yang lain pun sama ada sallallahu alaihi wasallam juga ataupun alaihi salam. Kemudian kita sebut nama para sahabat Nabi je, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah redha puas hati dengan dia. Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah puas hati denganmu wahai Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah isteri Nabi radhiyallahu anha, kita doakan mereka dan insya-Allah mereka tidak akan lupakan kita di hari akhirat nanti. Bahkan ada satu ucapan menarik benda-benda sekalian yang diungkapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya berdoa agar Allah Ta'ala berikan kebaikan ataupun ampunan kepada sesiapa sahaja yang mendoakan kebaikan buat saya. Itu kata Abu Hurairah. Saya ulang balik, Abu Hurairah kata, saya doa pada Allah agar Allah berikan kebaikan kepada sesiapa sahaja yang mendoakan kebaikan buat saya. Maka bila kita sebut nama Abu Hurairah je dan sahabat-sahabat yang lain, jangan lupa selangi dengan doa radhiyallahu anhu, semoga Allah meredaimu. Jadi dengan itu barulah mereka pun insya-Allah akan memberikan syafaat kepada kita walaupun syafaat kecil-kecilan dan yang dia berisu. Takkan Abu Hurairah kenal aku kot. Takkanlah orang tu kenal aku kot. Tak, bukan begitu. Semua itu berada dalam taklukan Allah Azza wa Jalla. Pandailah Allah nak buat macam mana ya. Okey, baik. Jadi itu kalaulah orang yang mati syahid boleh memberikan syafaat dalam bentuk bantuan kecil-kecilan sebegitu rupa, ya, betul. Tapi kalau orang mati syahid nak bagi syafaat dengan keluarkan ahli keluarganya yang masuk neraka, keluarkan masuk dalam syurga, itu tak boleh. Itu hanya kebenaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ada soalan lain? Ada soalan ibu-ibu? Mana-mana? Okey? Ustaz, maknanya kalau kita baca hadis ada terjumpa RA tu radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, kita sebut tu kita mendapat apa yang Ustaz cakap tu ya? InsyaAllah. Tapi dengan niat kita memang doa lah, semoga Allah redha dengan dia. Dan satu lagi Ustaz sikit, pasal berkenaan dengan Ustaz cakap dengan doa tadi yang kita doa yang berlebihan tu, kadang-kadang kita ni, saya sendirilah kadang-kadang kita tak bersungguh-sungguh nak minta ampun pun. Saya pernah dengar ulama tasawuf berkata keampunan Allah itu adalah lebih baik kita minta daripada kita meminta untuk memenuhi kehendak dan keinginan kita. Okey. Saya secara peribadi bersetuju apa yang ulama sebut. Memohon keampunan kepada Allah itulah nikmat yang paling besar yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana nikmat pun. Okay. Tapi dalam masa yang sama, berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibenarkan untuk kita memohon yang lain. Cuma memohon keampunan tu level yang paling tinggi. Sebab bila mohon ampunan, Puan Amira, confirm kalau Allah ampunkan kita, kita masuk syurga. Kalau mohon keampunan, dosa kita diampunkan oleh Allah. Sekejap ya. Bila dosa kita diampunkan oleh Allah, maka kita akan mendapat segala bentuk kebaikan. Sebab yang menghalang kita dapat kebaikan ni kadang-kadang dosa.
Maka bila dosa kita diampunkan oleh Allah, maka kita dapatlah kebaikan-kebaikan tersebut. Okey, jadi sebab itu memohon keampunan, ya, itu merupakan level yang amat tinggi. Ada apa-apa Puan Amira? Ya, Alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Okey. Tapi saya kata jangan nafikan doa yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah pun ada, doa untuk murah rezeki pun ada, doa panjang umur pun ada. Cuma yang doa keampunan tu, itu level yang tinggi. Ya, baik. Okey, kalau tak ada, saya sambung sikit lagi. Dan hadis-hadis yang saya baca tadi bukannya hadis yang panjang-panjang, boleh kita pergi laju-laju lah. Okey, tapi disebabkan masa pun dah tak panjang, izinkan saya untuk buat tambahan dan sedikit mustalah. Tak boleh tengoklah hadis ya. Apa maksud redha sebenarnya? Kita pun selalu sebut zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Saya redha Allah sebagai Tuhan saya. Saya redha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan saya redha Islam itu agama saya, dan saya redha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi saya. Kita redha benda tu, kita puas hati dengan benda tu. Okey. Sekarang tu apa maksud redha? Itu isu dia. Redha tu apa maksud dia? Redha ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, bonda-bonda, bermaksud kalau raditu billahi rabba, saya redha Allah Tuhan saya, ialah kita puas hati Allah tu Tuhan dan kita tak nak ada Tuhan lain. Cukuplah Tuhan ni je. Tak perlu lagi nak tawarkan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan ini cukup. Apa maksud kita redha Islam sebagai agama kita? Kita puas hati Islam ni sebagai agama. Islam ni agama yang lengkap, merangkumi segala elemen yang kita perlukan. Kita redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita puas hati Nabi Muhammad sebagai nabi, dan kita tak perlukan lagi dah siapa yang nak bawa satu ajaran baru yang menyalahi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perlu. Cukuplah nabi dan ajaran nabi, kita dah puas, kita rasa cukup dan kita tak berhajat dah kepada ajaran lain melainkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud redha. Maka antara amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya bila kita dengar azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun jawab azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muazzin lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab panggilan azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita digalakkan untuk baca doa zikir yang berbunyi paling kuranglah dia ada lafaz yang sedikit panjang, tapi lafaz yang pendeknya ialah raditu billahi rabba, saya redha Allah sebagai Tuhan, wa bi Muhammadir rasula, saya redha Nabi Muhammad sebagai rasul, wa bil islami dina, saya redha Nabi Islam sebagai agama saya. Kata Nabi SAW, siapa yang selalu baca zikir tadi, asal dengar azan dia jawab azan dan dia baca zikir tadi, raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula, Nabi Muhammad dulu yang kedua, wa bil islami dina, Islam yang ketiga, maka diampuni dosanya walau sebanyak buih di lautan, merujuk kepada dosa yang kecil. Dengan ucapan-ucapan redha tadi pun, ya, kita akan mendapat. Dan ibu-ibu sekalian, saya begitu tersentuh hati dengan satu ceramah yang disampaikan oleh guru saya, Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Hasani. Beliau bercerita tentang kehidupan berumah tangga, bersuami, beristeri ini. Beliau katakan apa kunci paling penting untuk memastikan keluarga itu bahagia. Apa dia kunci yang paling penting? Kunci yang paling penting ialah redha, kata dia. Redha. Redha tu apa maksudnya? Kita redha dengan kekurangan yang ada pada suami, kita redha dengan kekurangan yang ada pada isteri, yang mana kekurangan itu bukan kekurangan dalam bab agama. Contohnya kekurangan daripada aspek fizikal. Kita terima. Ya, sebelum, kalau contoh orang lelaki. Orang lelaki sebelum kahwin dengan perempuan, dia tak tengoklah badan fizikal orang perempuan tu macam mana. Yang kita tengok ni hanyalah muka, tangan dan lain-lain. Itu tertutup dengan pakaian. Okey. Tapi bila kita kahwin, minta maaf ya, saya buat contoh ni supaya
inilah contoh yang dibawakan oleh guru saya yang saya kata, ya Allah, saya begitu berterima kasih dengan poin ini, membuatkan saya rasa saya puas hati dengan pasangan saya sendiri pun. Setiap orang tu dia mesti ada kelemahan. Siapa-siapa pun mana ada orang sempurna semua benda. Saya pun ada kekurangan, isteri saya redha dengan saya redha dengan dia, Alhamdulillah. Jadi kita pun terima, kita tu sesiapa saja ya, kita terima ini rupanya fizikal isteri kita. Okey, tak apa, tak ada masalah. Saya redha dengan inilah isteri saya. Macam ada seorang ilmuwan, ulama dulu, dia kahwin, dia tengok rupanya isterinya ni ada penyakit kulit yang teruk pada bahagian kaki. Dia buat tak tahu je, sampai ke mati. Bagi dia tak ada apa pun. Tak perlu nak bincang, tak perlu dia nak kritik, tak perlu dia nak tegur, tak perlu dia nak marah-marah, tak perlu dia kata, kalau aku tahu macam ni, lebih baik kahwin dengan orang lain. Tak ada. Dia terima benda tu seadanya, tak ada masalah pun bagi dia. Masalahnya kalau akhlak fizikal itu diterima. Begitu juga dengan isteri, bila kahwin-kahwin, oh macam ni rupanya fizikal suaminya. Redha. Tak perlu kita nak mengungkit-ungkit, nak kata apa-apa. Dengan redha itulah kita dapati ada orang sanggup berkahwin dengan orang yang istimewa, yang tak ada kaki ataupun yang kurang, yang kita kata kurang anggotanya. Dia boleh terima isterinya, dia boleh terima suami dia kerana dia melihat bukan itu yang nombor satu. Di syurga nanti semuanya sempurna, tapi akhlak yang baik, pemikiran yang betul, arah tuju hidup yang jelas. Jadi dengan redha ini rupanya dapat menyelamatkan rumah tangga kita, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak ada redha, habis. Dan kita mesti redha dengan syariat yang ditentukan oleh Allah SWT. Sebagai contoh, dengan minta maaf ibu-ibu, apa yang saya sebutkan ini tolong jangan kaitkan dengan mana-mana ya. Contohnya kita redha dengan syariat Allah, kita redha dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apabila berlaku, izin kata yang ambil masa sikit ya Pak Mira, apabila berlaku perselisihan faham antara suami dan isteri, langkah yang diperkenalkan dalam Al-Quranul Karim ialah suami lantik seorang daripada ahli keluarganya yang paling baik untuk berbincang, mak ke, ayah ke, abang ke. Sebelah isteri pun lantik seorang yang paling boleh dipercayai dan yang paling pandai untuk berunding ini. Ceritakan apa benda kepada mereka berdua dan biarlah orang yang berunding ini bincang dan boleh libatkan suami dan isteri sendiri. Duduk, hari ini kita nak bincang macam mana, apa yang isteri tak puas hati, apa yang suami nak katakan, bincang elok-elok. Dan kita kena redha bahawa Nabi SAW benci dengan orang yang suka menyebarkan keaiban sesiapa, termasuklah suami, apalagi suami dan isteri sendiri. Ini benda yang kena faham. Tak boleh rumah tangga kita hebahkan dalam media sosial. Tapi kerana kehidupan kita sekarang, kehidupan media sosial, maka kita hebahkan media sosial, ia merupakan satu dosa. Walaupun kita kata kita teraniaya, padahal kita pun nak luahkan perasaan secara umum. Padahal kita tahu bahawa orang yang mendengar cerita kita ni macam-macam. Ada yang jadi batu api, ada yang melihat dengan mata yang lalat, ada yang melihat dengan mata lebah. Macam-macam orang tengok ibu-ibu sekalian, benda-benda. Jadi bila kita luah benda ini memang dibenci dalam agama. Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita tak suka macam mana pun pasangan kita, berunding. Berunding, sebab itulah dia ada konsep bercerai yang membawa pahala. Berunding, saya minta maaf, rasanya tak mampu dan nak hidup bersama, na'udzubillah ya. Ini contoh, kita bincang, kalau kita berpisah macam mana anak kita, macam mana dengan duit, kita bincang elok. Bincang, saya sayang awak, tapi kita tak boleh bersama sebagai suami isteri je. Sebagai kawan kita memang okey, sebagai suami isteri kita tak okey. Tapi insya-Allah saya akan jaga kebajikan anak elok-elok. Saya pun tidak akan menceritakan apa-apa benda yang buruk. Saya bincang elok, bercerai kerana Allah, dapat pahala. Tapi bila kita dah riuhkan suasana ibu benda-benda sekalian, tak boleh dah. Kita berdepan dengan kemurkaan daripada Allah Azza wa Jalla. Walaupun sejuta orang mempertahankan kita, walaupun sejuta orang membenci pasangan kita, orang yang membenci pasangan kita tu kerana mendengar cerita daripada kita, tak dengar lagi cerita daripada pasangan kita, apa guna sejuta orang menyokong kita kalau Allah membenci kita?
Tak ada apa ibu sekalian. Jadi sebab itulah kita kena jaga benda macam ni. Walaupun seteruk mana pasangan kita, kepada Allah kita mengadu, kepada keluarga kita minta berunding, bukannya kepada orang-orang yang membaca cerita kita dalam media sosial. Jadi Allahu Akbar, saya cukup bimbang dengan keadaan macam ni. Semua benda nak luah, ada masalah luah. Ada masalah duit luah dalam media sosial. Ada masalah suami luah dalam media sosial. Ada masalah anak luah dalam media sosial. Marah dengan cikgu luah dalam media sosial. Marah dengan mak luah dalam media sosial. Dengan Allah langsung tak ada. Tapi kalau orang tu memang sentiasa apa-apa solat, percayalah. Dia tidak akan menjadikan media sosial sebagai tempat meluah rasa. Sebaliknya dia bangun di malam hari, dia doa pada Allah, dia mohon keampunan kepada Allah. Ya Allah, mungkin benda ni berlaku sebab dosa aku, sebab kesilapan aku, tolong tunjuk mana jalan yang terbaik. Kemudian dia bincang elok-elok mengikut lunas Islam, insya-Allah benda ni selesai dengan baik. Jadi minta maaf ya, saya pada hujung tu terlebih sedikit beremosi tanpa melihat kepada mana-mana kumpulan ibu-ibu sekalian. Tapi saya melihat perkara ini perlu diperbetulkan. Allah Alam. Terima kasih banyak Pak Amirah. Ya, Alhamdulillah. Sama-sama Ustaz. Kita tutup majlis ya. Okey. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bertambah kefahaman kita dalam urusan agama. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat. Terima kasih kepada Gema Nur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Sebelum menutup majlis, saya buat sedikit ibahan kuliah hari ini Ustaz. 2 petang tahsin Al-Quran bersama Al-Fadilah Ustazah Helen Sukma Indah. 5.15 petang bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. 8 malam kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadil Ustaz Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Dan 9.15 malam kuliah Isyak bersama Al-Fadil Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kitab Al-Muhimmah Al-Mawa'is Al-Badi'ah. Dengan ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu datang daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan surah As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.